Sini. Kau buat apa ni? Tak ada apa-apa pun. Jangan tipu dia kata kau pegang dia punya. Masih gila. Tak nampak. Kat sini tadi aku nampak. Aku ada bukti nah. Kau nak aku kita segak, kau kita segak, kau kita segak. Dengar lah, bukan hal tu. Tak ada lah. Masalahnya aku segak dia, kau tak kesegak dia. Cuba lah pindah kat. Oh, kau tak ada lagi. Ha? Kau yang bang. Apa yang para penonton saksikan sebentar tadi merupakan babak yang berkemungkinan besar terjadi apabila jenayah seksual berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Adam Mukris yang merupakan salah seorang daripada 5 ahli kumpulan yang bakal membentangkan tentang jenayah seksual yang semakin menjadi-jadi di kalangan masyarakat kini. Jenayah seksual adalah merupakan perbuatan jahat yang berkaitan dengan hal-hal seks mengenai perhubungan lelaki dengan perempuan. Tidak terkecuali di kalangan kanak-kanak, remaja, dewasa maupun warga emas. Seringkali kita dikejutkan dengan khabar berita tentang artis terkemuka ataupun orang ternama melakukan jenayah seksual seperti cabul, rogol atau berkomunikasi secara seksual. Hal ini tidak dinafikan bahawa tidak kira sesiapa pun yang kita kenali berisiko mempunyai pemikiran yang serong. Kejadian ini kerap kali berlaku menyebabkan ketakutan pelajar tidak kira lelaki maupun perempuan. Walaupun ianya dianggap sebagai jenaka, namun sebahagian orang juga merasa tidak selesa apabila dibuat sedemikian. Selain itu, jenayah seksual yang melibatkan kanak-kanak juga merupakan perlakuan jijik yang di luar pemikiran normal seseorang manusia. Berikut merupakan sedikit sebanyak hal tentang gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Polis menahan seorang lelaki warga asing selepas disyaki mencabul seorang kanak-kanak berusia 11 tahun dalam kejadian di Taman Rekreasi Sulaiman, Bentong, Pahang. Inspektor Anwar Hakim yang merupakan polis bertugas di kawasan itu berkata, lelaki tersebut cuba mendekati dan menyentuh kanak-kanak perempuan tersebut dengan jarak yang dekat sehingga menyebabkan ketidakselesaan kanak-kanak tersebut. Menurutnya, suspek berusia 20 tahun itu ditangkap susulan aksi kejar-mengejar di antara Inspektor Anwar dan pelaku petang semalam. Akta Gangguan Seksual 2022. Akhirnya, Akta Gangguan Seksual 2022 yang dinanti-nantikan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada Julai 2022 dan diwartakan pada Oktober 2022. Akta tersebut memberikan hak tebus rugi bagi mana-mana orang yang diganggu secara seksual, menubuhkan tribunal bagi anti gangguan seksual untuk mendengar aduan tentang gangguan seksual, meningkatkan kesedaran dan mencegah berlakunya gangguan seksual. Akta tersebut dikuatkuasakan secara berperingkat bermula Mac 2023. Terdapat beberapa bahagian dalam kanun keseksaan yang boleh memberi perlindungan walau bagaimanapun ianya adalah terhad. Antaranya ialah Akta 354 iaitu mencabar kehormatan, menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah ke atas seseorang dengan niat untuk mencabar kehormatannya. Antara hukuman yang dikenakan ialah penjara maksimum 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu. Dan seterusnya ialah Akta 355 menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah ke atas seseorang dengan niat untuk menjatuhkan kehormatannya kecuali didesak dengan bangkitan marah yang serius. Hukuman yang dikenakan pula ialah penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Terdapat banyak kes jenayah seksual yang berlaku semenjak 2 minit ini. Biar saya terangkan. Terdapat kes yang viral baru-baru ini di TikTok iaitu berlaku di Tamping. Mahkamah Magistrat Gemas hari ini menjatuhkan hukuman penjara selama 14 hari dan denda RM5,000 terhadap seorang lelaki warga negara Pakistan atas kesalahan mencabul seorang pelajar universiti di dalam sebuah bas ekspres. Tertuduh Muhammad Hassan membuat pengakuan bersalah di hadapan magistrat. Magistrat turut menetapkan hukuman 15 bulan penjara sekiranya tertuduh gagal menjelaskan bayaran berkenaan. Selain tertuduh akan diserahkan kepada pihak Jabatan Imigresen Malaysia selepas tamat menjalani hukuman berkenaan. Terdapat beberapa kesan yang akan memberikan impak yang besar kepada mangsa-mangsa gangguan seksual. Antara kesan-kesannya ialah mangsa akan lebih berisiko untuk mengalami depresi. Menurut sebuah kajian yang dilakukan oleh University of Pittsburgh, trauma menyebabkan gangguan seksual boleh memberi kesan berpanjangan kepada emosi mangsa sama ada lelaki ataupun wanita. Mangsa yang berhadapan dengan gangguan seksual mempunyai risiko 3 kali ganda untuk mengalami depresi. Bukan itu sahaja, mereka juga akan rasa stres, sukar tidur malam, mengalami tekanan darah tinggi, keyakinan diri menurun dan kerap rasa loya.
Antara kesan fizikal yang kita dapat lihat daripada mangsa gangguan seksual ini ialah mengalami masalah seksual, serangan panik, gangguan gastrosis, gangguan tidur, mimpi ngeri dan reaksi mereka sangat kelihatan murung. Antara kesan seterusnya ialah daripada segi mental, iaitu mereka akan mengalami fobia, depresi, kemurungan, kegelisahan, kekeliruan. Antaranya ialah memberi amaran. Beri amaran kepada pelaku bahawa perbuatannya merupakan satu bentuk gangguan seksual. Amaran boleh dilakukan melalui penyampaian lisan, surat, email atau mengajak seorang rakan untuk berdepan dengan pelaku sekiranya anda ketakutan atau memerlukan sokongan. Yang kedua, jangan pendam. Jangan simpan masalah seorang diri, tetapi maklumkan kepada rakan, keluarga atau individu yang anda percaya. Akhir sekali, berani berkata tidak. Dengan berkata tidak kepada pelawaan orang tersebut, kita berkemungkinan besar dapat mengelak dari terjebak gangguan seksual sekaligus menyelamatkan diri dari masalah di masa hadapan. Suarakan ketidakselesaan anda kepada pelaku. Oleh itu, gangguan seksual ini merupakan topik yang harus diambil berat kerana isu ini berkait rapat dengan berperi kemanusiaan masyarakat kini. Kita haruslah berhati-hati agar masalah ini dapat ditangani. Sekian, terima kasih.